Avengers! Assemble. Hai, Assalamualaikum semua. Kita kembali lagi dalam Sembang Marvel episod ke 18? 19 kot. Ya. Aku rasa 19. Okay. Aku dah lupa dah episod ke berapa. Tapi sebab kalau kat YouTube ada lebih sikit lah. Betul. Sebab ada episod yang awal-awal tu tak ada dekat Spotify. Okay, Dip. Okay. Hari ni kita nak sembang pasal apa? Okey, hari ni kita akan sembang pasal kita dah tahu sekarang ini adalah saga yang terbaru. Yeah. Lepas berakhirnya Infinity Saga, kita akan bercakap banyak benda pasal Multiverse Saga. Betul. So, hari ini kita akan sembang sedikit sebanyak because kita akan tahu in the future kita akan cakap lagi pasal benda ni. So, hari ini kita akan cakap pasal teori multiverse buat masa ni. Update teori multiverse. Alright. Okay. Ada ni info yang baru kita tahulah kan. Betul. Baru kita baca Betul. tentang Beyonder adalah villain kepada Avengers Secret Wars. Yeah. Dan shout out kepada Fitnificent sebab dia dah buat video ni dulu dan kita orang pun berpandukan juga sedikit sebanyak kepada video beliau. Dan saya rasakan apabila kita bercakap soal Kang ini, ianya adalah villain yang terkuat dan sekiranya katakanlah, saya tak setuju dengan teori ini, tapi katakanlah Beyonder ini adalah variant Kang. Semestinya ianya adalah villain yang terkuat sekali lah. Because Beyonder adalah Celestials. Berdasarkan rumours ni lah, kita kena clearkan dulu. Rumorsnya adalah Beyonder adalah variant kepada Kang dalam Secret Wars nanti. Dan dia akan menjadi orang kata macam villain utama lah dalam Secret Wars nanti. Betul. So sebab dalam komik dua-dua ini adalah entiti yang berbeza, betul? Berbeza. So kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, Fig ada buat pasal teori macam mana MCU akan kaitkan Kang dengan Beyonder nanti, untuk make sure ada persamaan lah between kedua-dua karakter ni, walaupun dalam komiks dua-dua ni memang tak ada kaitan pun sebenarnya. Betul. So kalau siapa nak tengok dengan lebih lanjut tentang teori dia, boleh tengok dekat video YouTube Fignificent. Alright. Next adalah kita masuk kepada movie yang terdekat sekali dengan kita punya timeline sekarang. Timeline hidup kita kan. Sekarang adalah bulan 1, bulan Januari. Yang mana kita tahu bulan hadapan, hujung bulan depan akan keluarnya Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ya, betul. Inilah yang kita nantikan sebab ini akan menjadi bukan pemula lah. Dia adalah third setup untuk isu multiverse dan ini adalah filem pertama. First movie Phase 5. Phase 5, betul. Dan kita tahu kemunculan yang pertama kalinya Kang muncul sebab masa dalam Loki itu hanyalah He Who Remains. Ya, betul. Bukan Loki, Kang. So kita dapat tahu bang, runtime dia lebih kurang dalam 2 jam 5 minit. Tak lama sangat. Pendek aku rasa pendek lah. Tapi aku rasa should be okay sebab yelah kita kalau takut lama-lama takut dia akan jadi draggy. Tapi saya suka movie yang pendek. Satu je lah saya punya. Sebab kalau movie yang panjang, contoh Doctor Strange, Spider-Man, kita rasa pace dia terlalu laju. Betul. Jadi bila movie ni pendek, maksud dia penceritaan dia memang detail. Okay. Dia terbalik tu. Tak, movie dia pendek. Movie pendek penceritaan akan detail. Sebab fokus satu benda je. Okay, faham. Macam contoh No Way Home dengan Doctor Strange, Multiverse in Multiverse Madness tu, bila dia movie dia panjang kita tahu kan 2 jam, lebih daripada 2 jam setengah. No Way Home kedua-duanya movie lah. Movie dia pace terlalu laju sebab dia banyak benda nak fokus. Okay, faham. Betul-betul juga. So bila movie ni pendek, kita tahu fokus dia satu benda je. Fokus dia adalah kepada diorang masuk ke dalam Quantumania dan diorang jumpa Kang. That's it. Kita nak tahu apa yang berlaku, background aku rasa setup dia pun simple. Aku rasa dia permulaan tu akan menjadi sangat laju aku rasa sebab kalau kita tengok trailer pun dia dah tunjuk banyak benda. So maksudnya aku rasa trailer tu adalah sebahagian kecil daripada permulaan. 30% awal daripada filem. Betul. Selalunya Marvel macam tu, dia macam takkan tunjuk ujung-ujung kan. Macam No Way Home, dia hanya kebanyakan daripada trailer tu adalah scene daripada awal-awal. Yes. Bukan scene daripada hujung. Adalah scene hujung yang waktu tiga-tiga Spider-Man yang dihilangkan tu je lah kan. Marvel tapi kebanyakannya adalah scene awal-awal. So aku rasa untuk Quantumania isu yang sama juga. Aku rasa
kita menantikan sebab selalunya sebulan sebelum movie ditayangkan akan ada second trailer lah, which is the full trailer lah. Hari tu teaser trailer kan. This one is the full trailer 1 month before. Betul. Itu usually Marvel akan buat lah. Dan kita mengharapkan trailer ni akan lagi bagi banyak benda-benda yang kita macam tak sabar. Dan kita mungkin akan kupas nanti kalau ada trailer baru lah. Kalau ada trailer baru nanti. Sebab kita pun tak sabar nak tengok trailer baru ni. Sebab yelah, kalau kita tengok Spider-Man pun kan, No Way Home ni trailer, yang first tu tak nampak sangat pun. Bila second tu banyak benda kan. But in fact, walaupun banyak benda yang dia orang sorok kan. Betul. Tapi tak apalah, at least sebagai fans kita puas hati lah ada trailer yang menarik keluar. Tapi kita harap tak ada trailer macam, yalah, dia dah tunjuk dalam teaser trailer sedikit benda kan. Cuma bila masuk trailer yang full, kita tak nak lah benda yang sama dia ulang. So at least something new yang kita akan dapat tahulah daripada the latest trailer for Ant-Man and Quantumania. Betul. In Quantumania. Sebenarnya kalau kita tengok video kat TikTok kan, video-video kita pasal multiverse ni yang paling laku. Betul. Contohnya kan, video pasal Tony Stark ke. Tony Stark hidup balik. Dia orang nak datang balik. Tapi memang ada rumours pun yang mengatakan Tony Stark dengan Captain America ke Tony Stark je aku rasa akan muncul balik dalam Secret Wars. Memang ada rumours ni. Kalau korang baca dekat Twitter, mana-mana MCU punya tweet overseas semua, kebanyakannya dah ada rumours pasal Tony Stark akan muncul. Betul. Cuma Tony Stark muncul sebagai apa? Either variant dia atau apa. Aku suka teori yang kita cakap yang sebelum ni, yang aku punya teori tu, Tony Stark muncul dalam Tony Stark yang muncul adalah Tony Stark daripada masa lepas. Faham? Sebab sebab kenapa aku suka teori tu, itu adalah Tony Stark daripada universe yang sama, bukan universe yang lain. Kenapa teori macam kita balik kepada teori yang sebelum ni kita pernah bincang kan. Baik. Tapi kita go detail. Sebab ada orang macam persoalkan macam mana Tony Stark dah tahu pula pasal Kang. Sebab Kang kan tak muncul lagi waktu tu. Tapi sebenarnya kalau ikutkan timeline, He Who Remains, Kang dah muncul. Dia dah muncul. So maksudnya sebenarnya Tony Stark dah tahu pasal Kang. Teori dia sebab Tony Stark banyak sangat cakap, you mess with time, time mess with you. Maksudnya kenapa dia selalu macam highlight pasal kau jangan nak mainkan pasal masa ni akan ada complicated lah, akan bagi kesan kepada kau lah semua tu. Kenapa? Maksudnya dia macam ada satu benda yang dia dah tahu, yang mungkin orang tak tahu tapi dia tahu. And aku rasa ada satu teori lah. Dia bukan macam, dia teori and pendapat orang kata sebenarnya Tony Stark adalah, kalau dalam Infinity War kan, Doctor Strange cakap dekat Tony Stark yang daripada berjuta-juta dia tengok masa depan, hanya satu saja cara untuk lawan Thanos. Betul. Diorang kata sebenarnya kemungkinan besar ada cara lain sebenarnya nak kalahkan Thanos. Saya dah baca benda ni. Kau ada baca kan? Kau yang bagi aku benda tu. Saya bagi kat abang. Yang dia cakap bahawasanya Doctor Strange tahu ada banyak lagi possible ways untuk defeat Thanos. Tetapi the best way to defeat Thanos is by Tony Stark snapping the Infinity Wars, Infinity Stones. Kenapa? Reason behind that is because Iron Man is the biggest threat of the multiverse. Ya, betul. Dan cuba bayangkan, sebab kita tahu daripada Age of Ultron. Betul. Bila mana Tony Stark dia terlalu bersifat defensif and cuba untuk buat satu benda untuk defense bumi ni dengan macam-macam, nak buat Ultron lah sebagainya. Betul. At the end dia tu Ultron menjadi ancaman kan, menjadi threat kepada Avengers dengan bumi. Yes. So setuju. Benda yang sama juga aku rasa kalau dah ada time machine, dia dah buat time machine, and next berkemungkinan besar dia akan meneroka banyak benda baru. Dia pergi masa lepas, dia ubah masa lepas ke apa-apa. Kita tak tahu. Sebab kita tahu Tony Stark ni dia opportunist juga. Yes, dia opportunist. Kita tahu yang banyak cerita yang menunjukkan Tony Stark ni suka buat ikut kepala dia sendiri. Termasuklah Ultron, termasuklah apa yang berlaku dalam First Avengers sendiri. Sebab kita tahu dia ni bijak. Betul. Ada satu tabiat orang bijak ni, dia suka meneroka benda baru. So benda ni sebenarnya berbahaya, dan aku rasa
berkemungkinan besar lah kan Dr. Strange rasa macam benda ni bahaya, dia akan membawa ancaman yang lebih besar nanti. So Tony Stark pun dia memilih timeline yang Tony Stark mati supaya ancaman yang lebih besar tak muncul. Betul. Tapi mungkin Dr. Strange tak foresee that of Kang. Ya. Cuma bila kita bercakap soal multiverse ni kan, bila kita cakap abang pun dah buka topik Tony Stark ni berkemungkinan untuk membawa ancaman kepada dunia realiti sekarang apa semua kan. So adakah memang benar ada Tony Stark daripada masa depan ataupun daripada masa lepas yang telah buat lebih awal time machine itu untuk jumpa Thanos? Sebab Thanos cakap Stark. Betul. Do you think that you are the one who have the knowledge? Betul. So, sebab dia nampakkan macam aku pun pelik juga. Macam mana Thanos boleh tahu Tony Stark? Even Stark pun tanya dia, you know me? You know me? Okay. Of course I do. Dia ada dua teori lah. Teori tu yang macam teori kau cakap satu. Teori kedua adalah Thanos sebenarnya tahu semua pasal universe tu. Faham? Maksudnya dia ada maklumat dan information tentang seluruh dunia, seluruh universe lah. Faham? Bukan seluruh universe. Maksudnya setiap planet tu dia ada maklumat siapa yang power, siapa yang bijak, siapa yang ni bla bla bla. Sebab tu dia tahu Tony Stark. Sebab betul. Plus bumi pun ada Loki dah pernah pergi. So mestilah maklumat pasal Tony Stark, Iron Man semua tu. Betul. Thanos kan. Okay, itu teorinya lah. Tapi still menjadi tanda tanya macam mana Thanos kenal Tony Stark. Okay, itu satu. Aku masih suka teori tentang Tony akan kembali daripada masa lepas, datang daripada masa lepas sebelum dia mati, dia pergi jumpa Thanos. Aku sangat suka teori tu. And aku percaya teori tu akan muncul dalam Secret Wars. Dia akan muncul sebagai diri dia asal dan dia akan muncul bersama dengan Captain America. Sebab itu adalah salah satu cara untuk make sure boost popularity and sambutan filem untuk Secret Wars nanti. Betul. Okay. Kita akan cakap juga pasal Secret Wars ni. Tapi perkara yang kita dah tengok sekarang ni banyak di Twitter dan juga TikTok. Dalam Secret Wars juga Tobey Maguire and Hugh Jackman akan muncul. Ya, itu ada satu teori juga sebab kita dah tahu Kevin Feige tengah cuba untuk dapatkan semua pelakon-pelakon yang sebelum ni. And kita tahu Tobey Maguire finally dah official sebagai MCU punya Spider-Man. Dan Hugh Jackman dalam video yang kita tahu, video bersama dengan Ryan Reynolds, Deadpool, dia akan buat comeback. Betul. Dan dia akan officially masuk dalam MCU. So indirectly dalam Secret Wars, kalau dua-dua ini diketemukan dan dirumuskan ada satu scene bersama dua-dua ni, wow. Bayangkan dua-dua ni adalah superhero yang macam waktu awal 2000 tu dia dua-dua ni macam bila kita dapat tengok ni Spider-Man dengan Wolverine ni. Betul. Finally after berapa belas tahun. Jap. Wow. Satu, bukan setakat Tobey Maguire and Hugh Jackman muncul, which is yang lama lah kan, Spider-Man betul. Dengan Wolverine. Yang macam kita cakap tadi multiverse, Tony Stark dengan Captain Rogers pun muncul. Betul. Bayangkan aku boleh katakan ada Big 4 lah ataupun Big 5 lah. Kita ada Doctor Strange. Betul. Kita ada Captain America. Betul. Kita ada Iron Man. Betul. Kita ada Spider-Man Tobey Maguire. Dan kita ada Wolverine. Hugh Jackman. Dan kita ada Fantastic Four. Ya. Dan Fantastic Four yang asal, yang daripada filem lama pun berkemungkinan akan muncul. Sebab dia mungkinlah, kalau lah kan, with the grand calculus of the multiverse, sebenarnya Spider-Man Tobey Maguire tu satu timeline dengan the first Fantastic Four. Sebab kita kena ingat satu juga. Dekat dalam Spider-Man Tobey Maguire ada Doctor Strange. Betul. Dia sebut Doctor Strange. Nama ni dah ada orang pakai. Okay. Doctor Strange. Aduh. Mesti ada something yang cuba nak dirungkaikan. Ya, betul. Untuk Secret Wars nanti. Walaupun cerita ni lagi 3 tahun. Walaupun cerita ni lagi 3 tahun kan. Tak tahu lah. Macam hype dia tu dah sampai. Betul. And sebenarnya teori yang kita orang cakap ni adalah teori yang dah muncul selepas habis Endgame. Betul. Endgame habis tayang, banyak teori yang dah cakap pasal Kang. Kalau next phase adalah Kang, so Tony Stark mungkin tahu.
Betul. Itu satu hal. Kemudian apa ni, ada dalam kita, kalau kita tengok balik kan dalam Loki kan, Okay. tak silap aku lah, dalam filem Loki, dalam series Loki episod terakhir waktu yang He Who Remains tu, ada satu scene yang menunjukkan ada helmet Iron Man. Tak perasan lah, kena tengok balik lah. Cuba kau Google helmet He Who Remains dalam bilik dia. Tak silap aku lah, aku pernah nampak. Dia macam dia kumpulkan barang-barang. Helmet Kang ke helmet He Who Remains? Helmet Iron Man. Iron Man in He Who Remains. Dia punya bilik tu. Citadel of the Time. Dia macam nampak helmet buruk lah. Tak silap aku tu helmet Iron Man. Ada tak gambar? Aku rasa ada gambar. Sebab teori ni pernah muncul sebenarnya sebelum ni, waktu Loki last episode. Ada tu. Nampak tak? Oh ni konsep, tapi tak tahu lah betul ke tak, ada ke tak. Tapi memang Tapi ni yang asal kan? Ni bukan konsep ni. Ni konsep lah, tak tahulah dalam series ada. Dia zoom balik. Oh ni. Nampak tu? Oh okey. Maksudnya ada lah. Sebab kita tahu Kang ni dia adalah dia ada variant Iron Lad yang sama lebih kurang Iron Man. Tak tahu. Sebab even Kang cakap dia dah ada Kang Council of Kang. So bila Council of Kang, mungkin Kang yang Iron Lad tu pernah jumpa ke, so dia bagi topeng. Kita tak tahu, tapi logik juga, make sense. Iron Man dia dah tahu segala benda kan? Apa yang akan berlaku kan, dia dah tahu. So I don't know. Itu yang membawa kepada yang macam kau cakap tadi kan, dia dah tahu semua benda. Betul. Itu yang membawa kepada betapa orang macam cakap kuat sangat ke Kang ni. Kuat. Kalau korang tengok series Loki, korang dah tahu dah macam mana kuatnya Kang. Betul. Dalam series Loki menunjukkan He Who Remains, dia tahu semua benda. Apa yang akan berlaku lepas ni pun, oops, you don't say that, I know what you are saying. Dia sampai macam tu tau. Cuma ada satu moment, tiba-tiba He Who Remains cakap, oh after this saya dah tak tahu, aku dah tak tahu apa akan jadi. Yes, because the multiverse dah pecah. Persoalannya, timeline dah pecah. Persoalannya, apa punca benda tu terjadi? Ada banyak teori pasal benda ni bang. Pertamanya, kenapa branch of timeline berpecah adalah pertamanya disebabkan Doctor Strange cast the spell for Spider-Man. Second thing is because of Wanda punya spell. Of dalam Hex tu kan. Kan? Aku tahu. Aku dah ingat lah. Kevin Feige pun ada cakap benda sama. So banyak benda yang sebenarnya menyebabkan the branch of timeline ni dia bersimpang siur. Jadi disebabkan Wanda masuk ke dalam dia dreamwalking. Dia tak dreamwalking rasanya. Dia masuk dreamwalking kan? Yang pergi multiverse. Saya tak rasa dia dreamwalking. Saya rasa masa tu dia just imagine dekat dalam dia punya ada multiverse. Tapi dalam masa yang sama dia projectkan diri dia menjadi pecah dua. Satu yang tengah masak, satu lagi yang tengah duduk macam tu kan. So itu adalah punca yang pertama. Punca yang kedua memang yang saya cerita tadi tu lah, disebabkan Doctor Strange cast spells for Spider-Man. So ada banyak faktor lah. Faktor, yang menyebabkan He Who Remains ni tak tahu apa akan jadi dah habis. Sebab tu. Then Sylvie bunuh dia, Secret Timeline tak dapat dijaga. Betul. And then multiverse pun berpecah. Betul. Menarik. Tapi kita tahulah berdasarkan daripada series Loki tu kan, kita dapat tahu bahawa betapa kuatnya Kang ni. Dia boleh tahu semua benda nanti. Betul. So dalam sama juga, same goes to dalam series bukan series, dalam trailer movie Ant-Man, kita nampak yang sebenarnya Kang ni dah tahu dah. Kan dia cakap kan, dia tahu mana asal kau, apa akan jadi dalam dunia kau, bla 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 bla, semua dia dah tahu. Dia dah tahu already detail. Know. Memang dah tahu dah. And kan dia adalah dia ada kaitan dengan Richard Reed kan. Ada satu teori ni. Ingat tak dalam filem
apa ni, Multiverse of Madness. Okay, Doctor Strange. Doctor Strange. Okay. Kan waktu yang Illuminati muncul kan, Okay. Richard Reed kan keluar. Betul. Dia ada satu paparan tu. Aha. Ada macam dia keluar Yeah, kotak tu, tiba dia muncul kan. Yeah. Diorang kata itu Teknologi Kang. bukan teknologi Kang. Itu adalah teknologi yang sama diorang guna waktu TVA punya time machine. Faham? Betul? So, ada satu teori yang mengatakan sebenarnya time machine yang TVA pakai tu sebenarnya Richard Reed punya teknologi. Faham? So yang kemudiannya mungkin TVA kembangkan dan sebagainya. Cuma itulah, harap bulan depan ni dapat menjawab soalan kita. Adakah Kang yang menguasai TVA dan di mana Loki sekarang? Tapi aku rasa kan dia dipanggil sebagai Chronopolis kan. Benda Chronopolis, tu lepas. betul. Aku tak rasa, tak tahulah. Aku dapat rasa yang TVA ni dia takkan munculkan sebut dalam Ant-Man. Quantumania. Okay. Dia akan munculkan dalam Loki. Loki nanti. Alright. Faham. Saya rasa Banyak dah kita punya teori ni. Kita punya takut-takut tak ada benda nak sembang pun. kita orang buat 4 point tadi untuk episod ni. 3 je cakap. 1 point lagi dah terpaksa masuk dalam satu lagi episod sebab macam dah lari topik. Okay. So, Cakap kat ni. Cakap kat mic. Sekarang pun dah 20 minit. So kita orang rasa. Tapi Quantumania kita sekalikan je. Ni, yang last ni. Yang last ni? Boleh. Okay. So last but not least, Quantumania ni, kalau korang perasan lah kan, ada satu leaked poster oleh Marvel yang menunjukkan 3 karakter. Cassie, Ant-Man dengan The Wasp. So kalau korang perasan, biasanya kalau dalam Marvel, diorang akan bagi nama hero. Nama watak hero. Okay. Kenapa dia tak letak Casey as Stinger, Stinger, Stinger. Tu adalah nama watak Stinger tu, adalah hero lah kat dalam Marvel Comics and so on. Adakah dia akan buat sama macam Hawkeye, Kate Bishop? Character development tu memang ada disediakan khas untuk Casey Lang in the future. Abang rasa macam mana? Aku rasa macam tu sebab terlalu awal. Sebab satu, dalam Ant-Man ni baru dia nak ketengahkan watak Casey Lang ni. Betul. Sebelum ni dia sebagai seorang budak kan. Anak kepada Scott Lang je. Sekarang itu je. Sekarang ni dia dalam trailer kita nampak dia macam dah tahu pasal sains. Betul. Pasal fizik dan sebagainya sampai dia mencadangkan untuk letak satellite dekat dalam quantum realm kan. Betul. So aku rasa itu adalah salah satu character development. And then kemuncak dia mungkin contohlah kan, Ant-Man mati ke apa, bapak dia mati. Betul. So dalam Secret Wars nanti itu adalah character development untuk Casey Lang nanti. Aku rasa lah. Okay, dapat. Kalau in case Ant-Man mati. Tapi itulah kalau ramai sangat mati. Aduh. Betul. Secret Wars nanti jadi ramai karakter yang tak ada kan. Takkan kot Ant-Man mati. Sama macam ada, nak tengok nak sambung lagi. Sebab aku rasa okay, contoh kan, watak Natasha Romanoff, aku rasa macam ada something tau. Faham? Kau tak pelik ke kenapa dia dimatikan macam tu je? Dia macam okay fine kau dimatikan, tapi dia macam ada satu benda yang kau cuba sorokkan. Sebab kita tahu karakter apa ni yang mati waktu Soul Stone kan, ke mana mayat dia pergi? Kemudian waktu dia pulangkan Soul Stone, adakah mayat itu ataupun orang yang mati itu kembali? So benda-benda macam tu tak di explain dalam movie, dalam series. Nak saya kupas teori ke? Ada ke? Ada teori ke benda tu? Bukan teori lah. Kita ambil 2 orang yang mati disebabkan Soul Stone. Okay. Gamora Yes. dan juga Black Widow. Betul. Gamora memang tak muncul, Black Widow tak muncul. Tapi dalam Endgame, Gamora muncul sebab dia datang daripada past. Okay, tu tahu. And kita tahu yang dalam the next Guardian of the Galaxy, Gamora akan ada. Betul. So means that orang yang dah mati sebabkan Soul Stone, walaupun dipulangkan, Soul Stone tak akan pulangkan balik orang yang mati. Okay. Macam tu je lah. Macam itu saja. Means that memang dia dah matikan terus. Cuma macam kita cakap balik macam abang cakap kan, tak best ada ramai mati. Tapi kita pernah cakap juga pasal Scott Lang punya teori. Kita cakap takkan Scott Lang mati sebab Scott Lang yang akan tolong Kang. Okay, betul juga. So itu adalah debate dia lah. Ada macam ada pros and cons kan, bla bla bla. Kita just cakap je supaya korang perhatikanlah nanti mana satu teori yang akan muncul dan mana satu yang akan
jadi kenyataan. Betul. Alright, thank you Alright, guys. for listening. Thank you for watching dekat YouTube. 5 star untuk Spotify. Terima kasih kerana mendengar. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Sam Marvel. And jangan lupa juga kalau korang nak letak product placement ke apa-apa, nak contact untuk sponsor, boleh di email kita orang, boleh DM dekat IG kita orang, Betul. Sam Marvel. Betul. Alright, bye. Assalamualaikum. Ciao. Ciao.